Terima kasih Puan Yang di-Pertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Puan Yang di-Pertua, antara perkara yang sering dibangkitkan oleh anak muda setiap kali kita berbincang dengan mereka, berjumpa dengan mereka adalah mengenai gaji. Mereka mengatakan bahawa gaji yang mereka terima adalah terlalu rendah dan tidak dapat menampung kehidupan. Terutama sekali mereka yang tinggal di kawasan bandar seperti kawasan Parlimen Bangi. Kalau kita tengok statistik gaji terkini seperti yang telah dilaporkan oleh DOSEM, menunjukkan bahawa gaji penengah yang dicatatkan di Malaysia adalah sebanyak 2,424 ribu sebulan untuk tahun 2022. Dan kadar pertumbuhan purata gaji penengah bulanan dari tahun 2011 sampai 2022 hanyalah dalam lebih kurang 4.1% tahun. Dan kalau kita tengok kertas putih ni, Puan Yang di-Pertua, kalau kita tengok tentang kumpulan umur, untuk kumpulan umur bawah 20 tahun, gaji penengah adalah 1,500 dan kemudian 20 hingga 24 tahun 1,682. Tetapi yang penting di sini adalah kalau kita tengok graf itu memang tidak banyak berbeza mengikut lingkungan umur. Dan walaupun terdapat banyak usaha yang telah dilaksanakan sebelum ini, termasuklah menetapkan gaji minimum, pekerja di Malaysia masih menerima gaji yang lebih rendah daripada mungkin pekerja di negara-negara Asia lain seperti yang dinyatakan dalam kertas putih ini, China, Thailand dan Indonesia. Dan juga dinyatakan dalam kertas putih ini, dasar gaji minimum ini walaupun berjaya menaikkan gaji minima pekerja setiap tahun, tetapi telah mengakibatkan satu wage compression dengan izin kepada gaji permulaan graduan. Kerajaan Madani telah mengiktiraf situasi gaji yang rendah ini dan telah memulakan beberapa langkah untuk meningkatkan atau menaikkan gaji pekerja di Malaysia. Sebab itu kalau kita tengok dalam ekonomi madani contohnya, antara matlamat dalam ekonomi madani adalah untuk menaikkan rantai melalui antara lain menyokong anjakan mobiliti sosial melalui satu gaji yang progresif. Dan di samping itu kalau kita lihat Pelan Induk Industri Baru 2030 atau NIMP yang telah diperkenalkan oleh Kementerian MITI, kerajaan mahu mewujudkan industri yang lebih kompetitif dengan high economic complexity dengan izin. NIMP 2030 ini jika berjaya, dia akan membawa satu impak yang positif, Puan Yang di-Pertua, kepada negara, termasuklah meningkatkan gaji pekerja. Tetapi ini semua adalah langkah-langkah yang kita boleh kata langkah jangka panjang. Apabila kita nak bercakap tentang gaji progresif ini, impak yang kita nak lihat adalah mungkin dalam jangka masa pendek atau sederhana. Dan untuk melakukan perkara ini, kita perlu ada satu campur tangan proaktif daripada kerajaan, state intervention untuk menaikkan kadar gaji pekerja dalam negara. Saya melihat dasar gaji progresif yang dicadangkan oleh Kementerian Ekonomi ini sebagai dengan izin the shot in the arm yang diperlukan untuk mencapai matlamat ini. Dan konsepnya mudah. Kerajaan akan bagi insentif kepada majikan yang menaikkan gaji pekerja. Saya sedar ada yang lebih gemar nak membiarkan market forces untuk tentukan. Tetapi data menunjukkan bahawa pendekatan ini memang tidak berkesan. Dan elemen penting dalam dasar ini adalah ianya secara sukarela. Majikan tidak dipaksa untuk menjadi majikan gaji progresif. Kalau nak boleh daftar, boleh libatkan diri. Kalau tak nak, tidak mengapa. Tetapi seperti biasa, dasar yang baik tidak semestinya diterjemahkan kepada pelaksanaan yang efektif. Sebab itu di sini saya sambut baik cadangan untuk mengadakan satu projek rintis terlebih dahulu. Projek rintis ini penting untuk kita menentukan keberkesanan inisiatif ini. Dan untuk ini dan sehubungan dengan ini, saya ada dua soalan kepada Menteri. Pertama, berapakah jumlah dana yang diperuntukkan untuk projek rintis ini? Dan kedua, apakah indikator-indikator yang akan menentukan kejayaan projek rintis ini? Dan seterusnya, jika dasar ini
berjaya, projek rintis ini berjaya dan dasar ini dilaksanakan, saya ingin bertanya, untuk berapa lama ataupun berapa tahun insentif ini akan diberikan kepada majikan? Poin terakhir saya, Puan Yang di-Pertua, saya juga melihat dalam kertas putih ini ada beberapa jawatan kuasa yang bakal ditubuhkan atau mungkin sudah pun ditubuhkan untuk melaksanakan dasar gaji progresif ini. Saya ingin cadangkan bahawa jawatan kuasa ini juga dianggotai oleh mereka yang mewakili contohnya kumpulan pekerja, kumpulan belia, golongan rentan, golongan minoriti dan sebagainya untuk kita pastikan bahawa apa-apa dasar yang ditetapkan adalah inklusif dan juga menyeluruh. Saya akhiri perbahasan saya dengan mengucapkan tahniah kepada pihak kementerian atas kertas putih ini dan saya fikir ia cukup menyeluruh. Ada di luar sana yang saya tahu sinis atau skeptikal tentang apa yang sama ada dasar ini boleh berjaya. Tetapi saya yakin bahawa sekiranya pihak kerajaan nekat untuk melaksanakan dasar ini dan dengan kerjasama semua pihak, ia akan dapat menghasilkan impak yang positif kepada rakyat. Dengan itu, saya akhiri perbahasan saya, Puan Yang di-Pertua. Sekian, terima kasih. Saya menyokong. Terima kasih Yang Berhormat Bangi. Saya jemput Yang Berhormat Bakri.